Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM, pastinya untuk murid-murid yang berada di tingkatan 5. Ini khusus untuk mereka dalam slot menengah atas mata pelajaran sejarah. Pasti ramai dalam kalangan murid-murid nak mengetahui apakah jenis-jenis kedaulatan. Jadi untuk itu kita akan bersama dengan Cikgu Rozana. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Baiklah, seterusnya ialah jenis-jenis kedaulatan. Pemerintah dan kerajaan dia berhak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan. Ada 4 jenis kedaulatan yang perlu murid-murid fahami, iaitu yang pertama, kedaulatan tradisional, yang kedua, kedaulatan moden, yang ketiga, kedaulatan undang-undang dan yang keempat, kedaulatan antarabangsa. Jadi ada 4 jenis kedaulatan yang perlu murid fahami dan boleh terangkan sekiranya terdapat penyoalan tentang jenis-jenis kedaulatan. Baiklah, kita terangkan dengan lebih jelas tentang kedaulatan yang pertama, iaitu kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kata kunci, berkuasa mutlak, yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara dan wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan seseorang raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Kedaulatan tradisional dapat dilihat semasa zaman Kesultanan Melayu, di mana raja berkuasa mutlak untuk membuat keputusan. Itu yang dinamakan sebagai sistem pemerintahan berkuasa mutlak, iaitu jenis kedaulatan tradisional. Baiklah, kita lihat penerangan tentang kedaulatan moden. Kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas Revolusi Keagungan di England dan Revolusi Perancis yang berlaku di Eropah. Kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Ini bermakna raja tidak lagi berkuasa mutlak kerana wujudnya perlembagaan yang mengatasi kuasa raja. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Oleh itu, ini bermakna Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan jenis kedaulatan moden kerana mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Seterusnya kita lihat penerangan tentang kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ini bermakna undang-undang mempunyai ketertinggiannya tersendiri yang mengatasi kuasa raja dan rakyat. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat dan menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara yang selalu murid-murid lafazkan dalam ikrar. Maknanya, negara kita mempunyai satu undang-undang untuk memastikan rakyat hidup sejahtera. Baiklah, seterusnya kita lihat kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk pengiktirafan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa.
keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Hal ini menyebabkan negara-negara lain tidak boleh sewenang-wenangnya menceroboh negara kita kerana negara kita juga mendapat kedaulatan antara bangsa, iaitu negara kita diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka. Itu ialah jenis-jenis kedaulatan. Rina, ada 4 jenis yang perlu murid-murid fahami dan murid-murid boleh terangkan. Okey, baiklah. Bagaimana cara untuk mereka dapat mengingat jenis-jenis ini dengan mudah, cikgu? Ya, ada cara untuk bagaimana nak mengingat dengan lebih mudah. Kita akan menggunakan teknik akronim. Okey, mari kita lihat. Okey, jenis-jenis kedaulatan mudah diingat dengan membaca perkataan tamu. Kita singkatkan kepada perkataan tamu. T untuk tradisional, A untuk antarabangsa, M untuk moden, U untuk undang-undang. Murid akan lebih ingat bila kita bina akronim-akronim pendek supaya mudah menjawab soalan. Okey, kalau macam tu saya rasa saya pun boleh ingat hari ini kita ada 4 jenis kedaulatan iaitu tamu. Okey, baik cikgu, kita dah selesai untuk berbincang berkenaan dengan jenis-jenis kedaulatan. Seterusnya pasti cikgu ada persoalan yang nak diajukan kepada murid-murid kita. Okey, untuk memastikan murid faham tentang jenis-jenis kedaulatan yang saya terangkan sebentar tadi, mari kita uji pemahaman murid untuk tajuk jenis-jenis kedaulatan. Okey, apakah yang anda faham berkaitan kedaulatan tradisional? Kali ini saya nak minta murid yang belum menjawab, Muhammad Anwari, untuk menjawab soalan ini. Bacakan soalan dan bacakan jawapan. Silakan. Baik, cikgu. Apakah yang anda faham berkaitan kedaulatan tradisional? Kedaulatan tradisional ialah sistem pemerintah raja, iaitu raja berkuasa mutlak. Selain itu, raja merupakan pemerintah tertinggi. Raja menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Akhir sekali, rakyat perlu setia kepada raja. Okey, terima kasih Anwari. Jawapan yang tepat. Mari kita lihat contoh jawapan yang boleh menjadi panduan murid-murid di rumah. Apakah yang anda faham berkaitan kedaulatan tradisional? Kedaulatan tradisional ialah sistem beraja, iaitu raja berkuasa mutlak. Selain itu, raja merupakan pemerintah tertinggi. Raja menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Akhir sekali, raja perlu setia kepada raja. Terima kasih Anwari, jawapan yang tepat. Baiklah, seterusnya kita lihat untuk soalan seterusnya untuk tajuk jenis kedaulatan. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting kepada sesebuah negara. Jelaskan pernyataan ini. Jadi saya minta Nuha untuk menjawab soalan ini. Silakan Nuha. Baik, cikgu. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting kepada sesebuah negara. Jelaskan pernyataan ini. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting kepada sesebuah negara dapat mewujudkan ekonomi sesebuah negara. Selain itu, dapat mewujudkan keadaan politik yang stabil. Seterusnya, dapat mewujudkan rakyat yang sejahtera. Akhir sekali, melahirkan kerjasama diplomatik dengan negara lain. Okey, terima kasih Nuha. Terima kasih. Okey, mari kita lihat sama ada jawapan Nuha tadi tepat ataupun tidak. Dan murid-murid di rumah boleh menyemak jawapan yang betul. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting bagi sesebuah negara kerana dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Selain itu, dapat mewujudkan keadaan politik yang stabil. Seterusnya, dapat mewujudkan rakyat yang sejahtera. Akhir sekali, melahirkan kerjasama diplomatik dengan negara lain. Terima kasih Nuha, jawapan yang tepat.
Kalau murid menjawab soalan seperti ini, murid akan mendapat markah penuh untuk markah soalan esei. Jadi ini ialah soalan kebat tetapi berkaitan dengan jenis-jenis kedaulatan. Baik, tahniah kita nak ucapkan kepada Anwari dan juga Noha kerana menjawab soalan ini dengan tepat sekali. Dan ganjarannya, cikgu? Ganjarannya setiap seorang mendapat 1 bintang. Baik, kita berikan Tahniah kepada murid-murid sudah boleh Anwari menjawab soalan dengan tepat. dan juga Noha. Okey, nampaknya cikgu di papan ganjaran ni setiap murid-murid dah pun menerima ganjaran mereka atas jawapan yang diberikan. Cukup cemerlang setakat ini. Dan kita sebenarnya ada banyak lagi nak bincangkan cikgu. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM.